Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfikar bin Muhammad Ropi. Nombor metrik DB180181. Saya akan membentangkan sedikit sebanyak mengenai topik 6 iaitu thinking skill. Di bawah subtopik mind mapping. Okey, apa itu mind map? Mind map ni merupakan satu lakaran yang mempunyai tajuk, di mana di bahagian tengah dia tajuk atau tema, dan terdapat beberapa garisan yang dikembangkan dari sekelilingnya yang menunjukkan isi-isi daripada tajuk tersebut. Peta minda merupakan salah satu medium pembelajaran yang berkesan yang terdapat dalam kategori alat-alat berfikir. Peta minda ni telah digunakan sejak berzaman untuk tujuan pembelajaran, pencambahan fikiran, ingatan, pemikiran visualisasi dan penyelesaian masalah oleh pendidik seperti guru, jurutera dan pakar psikologi dan ramai lagi. Sebelum terbentuknya peta minda ni, pada zaman dulu peta konsep telah digunakan, yang mana telah dibangunkan oleh sekumpulan pakar pembelajaran pada zaman 60-an. Walau bagaimanapun, peta minda telah mengambil sedikit sebanyak konsep daripada peta konsep ini. Peta minda dia seakan-akan menyerupai peta konsep, tetapi penggunaan peta minda adalah lebih berkesan. Hal ini kerana peta minda lebih ringkas, berjejari dengan hanya ada satu kata kunci pada pusatnya. Okey, tujuan bagi peta minda ini. Tujuan yang pertama ialah untuk kita mencatat nota dengan mudah. Yang seterusnya ialah untuk merancang sesuatu seperti penulisan karangan, persembahan, ucapan projek dan sebagainya. Apabila kita ingin membuat penulisan karangan, kita perlu ada rangka untuk kita mengarang dengan lebih kreatif. Jadi peta minda inilah salah satu cara untuk memudahkan pengarangan. Dan seterusnya ialah mengingat sesuatu dengan mudah. Peta minda menggunakan berbagai jenis warna yang mana menarik daya fikiran kita untuk mengingat mengenai sesuatu topik. Dan seterusnya menggabungkan dan menyeimbangkan kegunaan otak kanan dan otak kiri semasa belajar. Okay, otak kiri kita digunakan untuk mengingat, untuk berfikir. Otak kiri kita digunakan untuk berfikir sesuatu seperti nombor ataupun idea-idea mengenai sesuatu tajuk, manakala otak kanan digunakan untuk sesuatu yang kreatif, untuk mengingat. Jadi dengan menggunakan peta minda ini, secara tak langsung otak kanan dan otak kiri bergerak serentak untuk mencipta satu peta minda. Okay, kegunaan dan kepentingan peta minda ini. Untuk yang pertama, kegunaannya kita boleh gunakan untuk menghasilkan nota. Setiap kali maklumat dicatat, peta minda mampu menguruskannya dalam bentuk ringkas yang mudah diasimilasi dan diingat oleh otak kita. Peta minda boleh digunakan untuk membuat nota bagi sebarang sumber seperti buku kuliah, syarahan, taklimat, bacaan, mesyuarat dan sebagainya. Untuk yang seterusnya, kegunaannya lah untuk kita ingat kembali. Setiap kali maklumat diimbas kembali dari ingatan kita, peta minda membenarkan idea yang lintas pada fikiran kita
dicatat dengan pantas dalam keadaan terurus. Catatan yang dilakukan tidak perlu berada dalam bentuk ayat yang penuh. Cukup sekadar kita membuat poin. Peta minda berfungsi pantas dan berkesan dalam aktiviti imbas kembali nota kuliah, kandungan bahan bacaan dan perkara yang telah kita ulang kaji. Yang seterusnya ialah kreativiti. Setiap kali seseorang ingin mencetuskan satu idea berdasarkan kreativiti dia, peta minda ni boleh membebaskan pemikirannya daripada pemikiran yang linear, iaitu pemikiran yang hanya berada pada satu jalan dan tidak berkembang, itu pemikiran linear. Jadi peta minda ni membolehkan idea-idea baru bercambah dengan baik dan lebih kreatif, lebih meluas. Penggunaan peta minda harus menganggap setiap item dalam peta minda adalah pusat kepada peta minda yang baru. Okey, yang seterusnya ialah penyelesaian masalah. Setiap kali seorang berhadapan dengan permasalahan, tak kira sama ada dalam bidang profesional ataupun dalam bidang pribadi, peta minda ni dapat bantu individu itu untuk mengenal pasti isu-isu dan hubungan antara satu sama lain. Selain itu, peta minda ni juga boleh bantu individu tersebut untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dengan pantas di samping mengesan perbezaan ke atas aspek situasi dan kepentingannya. Dan untuk seterusnya ialah perancangan. Setiap kali seorang merancang sesuatu, peta minda dapat membantu seseorang itu memperoleh dan mengurus maklumat berkaitan dengan mudah. Peta minda boleh digunakan untuk merancang sebarang penulisan, sama ada dari surat hingga ke skrip lakonan ataupun buku. Sampai itu, peta minda juga boleh digunakan untuk kita merancang sesuatu mesyuarat, aktiviti harian kita, ataupun dalam bidang pelancongan sekalipun, kita boleh menggunakan peta minda ini. Yang seterusnya ialah untuk pembentangan, presentation. Peta minda ini dapat membantu seorang untuk dia menyediakan topik dan urutan semasa ingin membuat satu pembentangan. Peta minda bukan sahaja membantu dalam menguruskan idea-idea yang nyata, tapi dia dapat memberi satu gambaran yang menyeluruh secara visual dalam pemikiran tanpa merujuk kepada helaian kertas. Cukup dengan satu helaian kertas yang dipenuhi dengan satu main point idea dan dikelilingi oleh huraian-huraian. Slide yang seterusnya masih lagi kegunaan dan kepentingan mind map. Untuk yang seterusnya, kegunaannya ialah untuk penggunaan otak kiri dan kanan secara serentak. Peta minda ini berupaya menggabungkan dan mengimbangkan penggunaan otak kanan dan kiri kita semasa belajar, seperti mana yang saya telah terangkan tadi. Yang seterusnya ialah membuat sinopsis. Ini ialah poin terakhir, membuat sinopsis. Peta minda dapat merumuskan pelbagai bahan bacaan ke dalam bentuk satu sinopsis atau ringkasan yang padat dan lengkap dalam bentuk mind map.
antara bahan bacaan yang kita boleh rumuskan ialah seperti buku, novel, cerpen dan puisi, serta banyak lagi. Okay. Jenis-jenis peta minda. Untuk yang pertama ialah circle map, iaitu peta bulatan, di mana topik utama berada di tengah bulatan yang di tengah. Dan seterusnya isi-isinya berada di bulatan luar. Dan yang seterusnya, yang kedua ialah bubble map, di mana bubble map ni topik utama dia berada di tengah dan terdapat pencambahan di sekelilingnya dalam bentuk bulatan juga, di mana kita boleh menghuraikan isi-isi daripada topik tersebut. Dan seterusnya ialah peta buih berganda, double bubble map. Peta ini kita boleh dapat lihat seperti dalam gambar ini. Yang seterusnya ialah yang keempat, tree map, peta pokok. Topik utama berada di atas dan bercambah ke bawah. Kemudian setiap percambahan boleh boleh dikembangkan lagi seperti dalam gambar. Okay, untuk jenis mind map yang seterusnya ialah brace map, peta dakap. Boleh lihat seperti dalam gambar ini. Dan yang seterusnya ialah flow map ataupun peta alir, di mana peta alir ni dia mempunyai susunan proses seperti kita ingin buat mind map berkenaan sesuatu proses. Okay, untuk kotak pertama, proses pertama, dan seterusnya nak panah ke kotak kedua, iaitu proses kedua, dan seterusnya. Okay, untuk yang seterusnya ialah multi-flow map, peta pelbagai alir, di mana main point dia ialah sepertinya contoh, kita ambil contoh peristiwa, dan pecahan dia merupakan sebab dan akibat. Jadi sebab kepada sesuatu peristiwa itu berada di bahagian kiri, kemudian anak panah akan dihalakan kepada peristiwa daripada sebab dan dihalakan kepada peristiwa, dan akibat untuk pecahan kepada akibat pula, anak panah akan dihalakan kepada akibat daripada peristiwa. Jadi alirannya ialah daripada sebab kepada main pointnya peristiwa, dan kepada pecahan balik iaitu akibatnya. Okay, untuk yang terakhir ialah bridge map, peta titik. Okay, kita dapat lihat seperti dalam gambar. Proses pemikiran adalah untuk analogi hubungan yang sama, mencari fakta perhubungan. Itu adalah kegunaan peta titik. Okey, apa itu kelebihan mind map? Okey, yang pertama kelebihannya ialah untuk pembelajaran kita lebih terancang. Sebab apa? Sebab nota menggunakan mind map ni lebih tersusun mengikut topik. Hal ini memudahkan pelajar untuk mengulang kaji dalam masa yang singkat dan mendapat input yang padat. Pelajar juga lebih fokus untuk memahami konsep yang telah dirumuskan dalam peta minda ini. Okey, yang seterusnya, pembelajaran akan lebih rajin. Untuk membuat nota, mereka akan menonjolkan kreativiti mereka dalam menghasilkan peta minda. Secara tak langsung membuatkan pelajar itu jadi lebih rajin, dan ini adalah satu nilai murni
yang perlu kita terapkan dalam diri kita seorang pelajar maupun seorang pendidik. Setiap pelajar mempunyai cara yang tersendiri untuk hasilkan peta minda, dan hanya mereka yang memahami peta minda mereka tersebut. Jadi setiap pencipta, setiap mereka peta minda, setiap pemilik peta minda, hanya dia yang memahami peta mindanya, dan orang sekelilingnya perlukan penerangan bagi memahami peta minda yang telah dibuat. Okey, dan seterusnya ialah mudah diingati. Hal ini kerana setelah pelajar memahami topik tersebut, mereka akan membuat rumusan berdasarkan topik itu dalam bentuk peta minda. Melalui cara tersebut, daya ingatan pelajar dapat ditingkatkan mengenai topik tersebut. Okey, untuk poin yang seterusnya ialah merangsang fungsi otak kiri dan kanan. Otak kiri berfungsi untuk proses secara linear mengenal pasti idea dan menyelesaikan masalah. Otak kanan pula berfungsi untuk info secara holistik, menggunakan intuisi untuk menyelesaikan masalah dan lebih kreatif. Jadi semasa membuat peta minda ini, otak kiri dan kanan bergerak serentak. Kekurangan mind map. Okey, apa kekurangan mind map? Untuk poin yang pertama ialah untuk membuat mind map ini, ia memerlukan masa yang agak lama, sebab ia memerlukan penggunaan warna yang banyak untuk menarik perhatian kita untuk membacanya, dan juga mempunyai gambar dan berbagai bentuk. Oleh itu, bagi membuat satu mind map yang memerlukan masa yang agak lama. Dan seterusnya, pelajar tersebut perlu menguasai tajuk tersebut terlebih dahulu sebelum dia menghasilkan mind map. Sekiranya peta digunakan untuk pembentangan, pelajar perlu menguasai tajuk terlebih dahulu sebelum membuat pembentangan. Jika tidak, pelajar tidak dapat menghasilkan satu peta minda yang kreatif dan padat dengan pengisian. Pelajar perlu ada kemahiran untuk menguasai isi agar ahli kumpulan yang lain memahami perkara yang ingin disampaikan. Untuk poin yang terakhir ialah pelajar perlu mahir mengenal pasti isi dan huraian dalam nota atau teks yang dibaca sebelum diaplikasi dalam bentuk peta minda. Okey, sekian, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najmi Abdul Rahman dari kumpulan untuk tajuk Thinking Skill. Saya akan menerangkan bagi tajuk subtopik iaitu pengurusan grafik ataupun dikenali sebagai graphic organizer. Okey. Konsep utama pengurusan grafik ialah seperti menurut Paul Yang, pengurusan grafik atau graphic organizer digunakan dengan meluas oleh Schwartz dan Park pada tahun 1994 dalam program penyebatian pemikiran kritis dan kreatif dalam pengajaran konten. Pengurusan grafik membantu guru dan pelajar memvisualkan bagaimana mereka berfikir tentang konten atau isi kandungan sesuatu bidang kerjaan. Pengurusan grafik merupakan pemetaan atau pola penyusunan yang boleh digunakan untuk mewakili perhubungan antara maklumat sesuatu aja. Okey. Apakah itu pengurusan grafik atau PG? Yang pertama, dia dikenali sebagai seperti peta minda, peta pengetahuan, peta konsep atau cerita. Seterusnya, dia merupakan alat berfikir yang digunakan untuk menterjemah perkara yang dipikir. Supaya benda ni proses dia lagi jadi lebih cepat,
dan lebih mudah dipahami. Menggunakan konsep pemetaan atau cara penyusunan maklumat ke dalam dalam bentuk visual, supaya senang untuk topik pengajaran lebih berkesan dan jelas. Okey, yang seterusnya, menjadikan paparan visual yang ditunjukkan lebih kepada pecahan fakta, konsep atau idea. Itu antara maksud dia lah. Selain pada itu, graphic organizer adalah sesuatu bentuk ilustrasi atau lakaran. Ia digunakan untuk membantu dan mengurus cara berfikir secara tersusun dan menyedari proses pemikiran berlaku. Digambarkan dengan lebih mudah dan jelas. Pemilihannya bergantung pada tujuan, situasi, perhubungan dan aspek lain. Seterusnya, apakah tujuan penggunaan PG? Yang pertama adalah untuk merancang dan menyusun idea, supaya kita lebih mengetahui apa yang akan datang kita nak buat, dan sesuatu idea itu lebih tersusun. Yang kedua, untuk memahami proses pemikiran. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya ingatan. Dan yang keempat, melahirkan sesuatu yang tersirat dalam bentuk tersurat. Maksudnya supaya sesuatu medium penyampaian tu lebih mudah dipahami dan secara tak langsung kita senang nak ingat benda tu. Okay. Itu tujuan dia. Okay, menurut sejarah, graphic organizer ni sejak tahun 1990 oleh Robert Schwartz dan Sandra Park. Mula-mula dia menyebarkan PG ni sebagai alat untuk berfikir dan belajar. Okay, seterusnya pada tahun 1998, tokohnya ialah Tom and Dahalan. Dia menyesuaikan PG ni dalam kandungan mata pelajaran di sekolah-sekolah di Malaysia. Itu yang pertama dalam Malaysia lah. Okay, yang seterusnya pada tahun 2005, dia seorang pendidik guru yang menerbitkan buku rujukan PG untuk menolong guru-guru Malaysia menyebabkan kemahiran berfikir secara kritis. Itu tahap peringkat dia di dalam Malaysia dan di dalam dunia. Itu untuk sejarah dia. Seterusnya untuk contoh, dia menggunakan web atau peta konsep atau peta minda dan plot, seperti Raja Van, seperti Gantt chart, plot Raja. Dia lebih kepada visual untuk memudahkan kefahaman pelajar dan guru. Ini contoh dia. Contoh penggunaan idea pemetaan, idea peta konsep atau peta minda. Pecahan suatu maklumat lebih tersusun dan lebih mudah dipahami. Okay, ini contoh-contoh barang PG. Yang kedua itu web, menunjukkan bagaimana kategori maklumat yang berbeza berkaitan dengan sesuatu sama lain. Okay, ini contoh yang digunakan, pecahan dia, supaya dapat meneroka sesuatu ilmu dengan lebih dalam dan lebih tersusun. Okay, ini contoh yang ketiga, peta minda perwakilan visual maklumat yang merangkumi idea dan imej pusat yang dikelilingi oleh cawangan berkaitan topik atau idea yang berkaitan. Ini iaitu mind map. Sama juga di pecahan. Okay, yang seterusnya, contoh yang keempat iaitu Raja Van, menunjukkan semua kemungkinan hubungan logik antara koleksi set yang terhad. Okay, ini contoh Venn diagram. Kita akan mengetahui pecahan sesuatu topik mana yang bertindih dengan
satu sama lain. Okay, jenis-jenis pengurusan grafik yang kerap digunakan untuk menyokong dan menyusun corak pemikiran kita iaitu pengurusan grafik untuk kemahiran berfikir secara analitik. Yang pertama, bagi analitis seperti membanding dan membeza. Membanding dan membeza ni contohnya macam satu kotak kita buat perbandingan untuk dapatkan perbezaan antara antara satu sama lain lah. Okay, yang kedua, penelitian bahagian dan keseluruhan. Kita akan membuat pecahan dengan lebih terperinci dan lebih mendalam. Okay, seterusnya adalah membuat urutan. Membuat urutan ni seperti tata alur. Itu contoh dia. Yang keempat, mengusul periksa andaian. Kita membuat sesuatu andaian dalam satu table untuk mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang akan berlaku, seperti ramalan. Okay, yang kelima, berkonsepkan penerangan sebab. Kita buat sesuatu kotak untuk dan table, kotak atau table untuk menerangkan kita ambil sesuatu isu, lepas tu kita akan menerangkan sebab yang akan terjadilah. Okay, yang terakhir, mengkelaskan dan mengkategorikan. Ni kita akan menyusun atau menapis sesuatu maklumat dengan lebih terperinci dan kita akan kategorikan. Okay, untuk berfikiran secara kritis, yang pertama menilai ketepatan pemerhatian. Kita tengok apakah capaian yang dapat kita hasilkan selepas tamat perbincangan. Seterusnya membuat ramalan. Yang ketiga, membuat deduksi. Yang keempat, membuat generalisasi. Yang kelima, membuat inference. Dan yang terakhir, menilai kebolehpercayaan maklumat. Kita selidik dulu sesuatu maklumat tu supaya dengan ilmu tu lebih tepat lah untuk disampaikan seterusnya. Okay, berfikiran secara kreatif pula, yang pertama, menjana idea baru. Kalau kita dah buat mind map tu, kita akan lebih idea pemikiran kita lebih meluas, dapat menghasilkan idea baru. Okay, yang kedua, pertambahan idea. Idea kita lebih mudah untuk ditambah. Yang ketiga, memperisikan idea. Yang keempat, dapat mencipta analogi. Yang kelima, dapat mencipta metafora. Dan yang terakhir, dia menghasilkan kepelbagaian idea. Okey, ini kesimpulan pengurusan grafik menggabungkan proses secara kritis, analitis dan kreatif. Dia secara tak langsung dapat menyelesaikan masalah dan dapat membuat keputusan yang tepat dan lebih tersusun lah. Okay, ini faedah menggunakan pengurusan grafik supaya lebih memahami proses pemikiran sendiri, dapat merancang dan menyusun idea untuk persembahan sama ada secara lisan atau bertulis, dan yang terakhir, menterjemahkan pemikiran dalam bentuk indah dan bentuk yang nyata supaya kita lebih fokus kepada perkara yang sedang dipikirkan. Di kesimpulan dia, pengurusan grafik ni dapat membantu kita menyusun idea dengan lebih mudah. Yang kedua, membezakan sesuatu perkara dengan lebih tepat. Yang ketiga, membentuk klasifikasi dengan lebih tersusun. Yang keempat, menerangkan proses dengan lebih sistematik. Yang kelima, mengelakkan maklumat yang terfikir. Yang keenam, menjadikan kita lebih fokus. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah dan dapat membuat keputusan yang tepat lah. Dan yang terakhir, mengelakkan berfikir secara kabur dan terburu-buru. Pada kesimpulannya, saya merasa dia dapat membuatkan nota lebih ringkas kepada para pelajar. Nota mereka lagi lebih jelas dan lebih dapat menjana idea baru
dengan pemikiran secara masing-masing yang lebih sistematik dan berkesan. Harapan saya dapat digunakan lah PG ni untuk setiap murid-murid dan guru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Shazwan bin Nasib, DB 180084. Pada hari ini, saya akan menerangkan sedikit tentang Cognitive Research Trust, iaitu subtopik 6.3 di bawah topik 6, Thinking Skill. Okay, Cognitive Research Trust. Founded in July of 1969, CORT is one of Edward de Bono's contribution to management science. Creativity has long been an issue in that particular field. Edward de Bono aims to promote and foster creative thought. CORT has produced ideas that are taught in business schools worldwide, including the third world. Okay, maksudnya di sini, Cognitive Research Trust ditemui pada Julai 1969. Ia adalah satu sumbangan Edward de Bono kepada pengurusan sains. Beliau berkata bahawa kreativiti ini sudah lama menjadi isu di dalam pengurusan sains. So, Edward de Bono tujuan dia menghasilkan CORT ini adalah untuk mempromot dan menghasilkan pemikiran kreatif dalam orang ramai. Okey, CORT ini juga telah menghasilkan banyak idea di dalam sekolah bisnes satu dunia. Okay, what is CORT? CORT is a 60-lesson course that teaches students of all abilities to effectively apply the intelligence to any academic, personal or social situation. Teachers can be trained and certified on the CORT tools so that they can introduce creative thinking and critical thinking skills in a deliberate and formal way in the classroom. Okay, maksud dia, apakah maksud CORT ni? So, CORT ni adalah 60 kos pengajaran yang mengajar pelajar untuk apply mereka punya kebijaksanaan dalam akademik, dalam kehidupan seharian dan keadaan sosial sekeliling. Okey, bukan pelajar sahaja, tapi cikgu juga boleh dilatih dan boleh menggunakan CORT tools ni supaya mereka boleh memperkenalkan pemikiran kreatif dan pemikiran kritis di dalam sesebuah kelas dengan cara yang formal. Okay, this is some of example of CORT. Okay, the first one is PMI, plus minus interesting. It is the treatment of ideas. Okay, next, CAF, consider all factor. It is the prime information input tool. Okay, next, rules. Rules make life easier and better. Next, CNS, consequence and sequel. It is a prediction and evaluation tool. After that, AGO, aims, goals, objective. Okay, AGO is what is the purpose of doing something. Okay, next is planning. Planning is thinking ahead to get things done. Okay, FIP, first important priorities. Okay, in FIP, what must be done first? What is most important? Next, APC, alternative possibilities, choices. Okay, APC is the tool of creativity. Okay, next, decisions. Decision is think clearly and truly. Okay, last but not least, OPV, other people's view. OPV is an exploration tool to broaden perception.
Okey, maksudnya ini adalah contoh-contoh CORT yang ada daripada 60 lesson course tu. Okey, PMI, CAF, Rules, CNS, NGO, Planning, FIP, APC, Decision dan OPV. Sebenarnya ada banyak lagi tapi ini yang boleh saya sampaikan kepada semua pada waktu sekarang. Okay, kita go through one by one. Okay, PMI. PMI is plus minus interesting. Okay, PMI ni apa? So, P plus, the plus point about an idea, why you like it. M minus, the minus about an idea, why you don't like it. I interesting, the interesting point about an idea. Okay, maksudnya di sini PMI ni adalah apa yang kita suka, apa yang kita tak suka dan apa idea yang menarik minat kita dalam suatu idea tu. Okey, seterusnya adalah CAF, consider all factor. Okey, consider all factor ni when you have to make a decision or just think about something, there are always many factors that you have to consider. If you leave out some of these factors, your choice may seem right at the time but will later turn out to be weak or wrong. When you are looking at the people's thinking, you can try and see what factors they have left out. So maksudnya sini, consider all factor ni kita perlu consider semua faktor yang ada. So kita tak boleh hanya memikirkan satu faktor saja. Kena memikirkan banyak faktor dalam satu situasi. Supaya tindakan yang kita ambil nanti tidak akan memberi kesan yang buruk kepada tindakan kita. Okey, seterusnya rules. Okay, rules make life easier and better. When developing new rules or checking existing rules, it's helpful to do a CAF or a PMI on the situation first. In general, the purpose of a rule is to make life easier and better for the majority of people. Okay, rules maksudnya peraturan. Peraturan ni sebenarnya memudahkan hidup semua orang, bukan menyusahkan. Tapi untuk membuat suatu peraturan, kita kena membuat CAF, consider all factor dengan PMI, plus minus interesting. Mana yang orang suka, mana yang tak suka, mana yang isi peraturan tu yang menarik minat orang. Okay, next adalah CNS, consequence and sequel. Okay, consequence and sequel is a prediction and evaluation tool. Everything we do and everything change we make has consequences in the future. Even deciding to do nothing has consequences. Much of our living is going to take place in the future, so thinking ahead is an extremely important part of thinking. A new invention, a plan, a rule, an action, or a decision all have consequences. Consequences can be positive, negative, or neutral. Consequences can change over time, so it's important to look for consequences by time frame. The time frame depends on the situation. Immediate consequences, short-term consequences, medium-term consequences, long-term consequences. So, consequences and sequel ni bermaksud kesan dan akibat masa akan datang. So, apa-apa yang kita buat akan mendatangkan akibat, akan mengakibatkan sesuatu. Okey, apa yang kita tentukan tu, kita kena fikir sebaik mungkin sebelum memilih jalan tersebut atau tindakan tersebut. Sebab kesan ni ada banyak masa, ada banyak jenis mengikut masa. Ada yang immediate consequences, maksudnya yang kita terus ambil tindakan tu terus ada kesan dia. Short term consequences, kita ambil tindakan tu
Lepas tu ada selang sehari dua, ada kena akibat dia. Lepas tu medium term, dalam sesuatu masa yang sederhana ataupun medium, kita akan dapat akibat dia. Ataupun long term, dalam masa jangka yang panjang, maksudnya masa depan lah. Okay, AGO, aims, goals, objective. What is the purpose? You can do something out of habit because everyone else is doing it, or as a reaction to a situation. These are all because reasons. But there are also times when the reason for your action are in order to achieve a specific purpose, objective, or goals. The AGO tools is an action tool for making specific things happen. The AGO tools look at the intention behind action. Okay, what is the purpose? It's intended to make us very clear about the aim. The AGO of school fair is to raise $10,000 to send 4 students to the Baha Research Institute summer camp for ocean research. It is so easier to understand what other people are thinking when you can see their objective. In certain situations, the words aim, goals are more appropriate than objectives, but the meaning is still the same. Okay, aim, goal, objektif ni maksudnya apa kita punya matlamat, apa kita punya tujuan, goal, dan apa objektif kita. So, kita nak sesuatu, kita kena ada matlamat, kita kena ada tujuan, kena ada objektif. So, daripada aim, goal tu, dengan objektif, kita akan nampak masa depan kita, apa hasil yang kita akan dapat. Okay, seterusnya planning. Planning is thinking ahead to get things done. Planning is thinking ahead to figure out how you are going to do something. Okay, saya ringkaskan seringkas yang boleh. Okay, planning ni adalah kita merancang sesuatu sebelum melakukan sesuatu. Okay, planning ni adalah aktiviti fikiran yang membawa objektif tu together. Maksudnya planning ni adalah cara untuk kita mencapai objektif tu. Apa kita punya planning, apa kita punya rancangan. Dengan adanya rancangan, kita boleh susun sebaik mungkin macam mana nak capai kita punya objektif atau target. Okay, FIP, first important priorities. First important priorities, what must be done first? What is most important? Okay, secara ringkasnya FIP ni, first important priorities adalah apa yang kita kena dahulukan. Apa yang kita kena dahulukan. Contohnya, macam kalau kita sebagai doktor, kita perlu utamakan makan ke ataupun pesakit. So, kita kena fikir benda tu. Contohlah, ada pesakit baru masuk dalam ward, kena coronavirus. So, kita tak boleh abaikan pesakit tu. Kita kena utamakan pesakit tu dahulu sebelum kita utamakan kehidupan kita ataupun keselamatan kita. Okay, APC, Alternative Possibilities Choices. Okay, ringkasan untuk APC ni adalah macam mana kita nak handle satu situasi. Maksudnya dalam satu situasi, kita ada banyak pilihan, ada banyak possibilities dan ada banyak alternatif cara untuk kita selesaikan benda tu. So, APC ni adalah cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah ataupun sesuatu situasi yang akan dihadapi. So, daripada choices tu, kita akan buka satu possibility baru, kita akan buka alternatif baru. Okey, seterusnya decision. Okey, decision ni adalah keputusan. Apa yang kita buat keputusan tu, kita kena fikir sebelum dahulu sebab keputusan yang kita buat kena clear dan
kita sudah fikir masa-masa sebelum kita buat keputusan. Okay, last kali OPV, Other People View. Okay, ringkasan untuk Other People View ni adalah kita kena menerima pendapat orang lain ataupun kita kena tengok juga pandangan orang lain macam mana. Kita tak boleh ikut pandangan kita saja. Kita tak boleh utamakan pendapat kita saja. Macam contoh, kita dalam satu kumpulan, kita buat tugasan. So, kita cakap tiba-tiba ada yang kawan satu kumpulan cakap B. Kita kena tanya dia, kenapa dia nak buat macam B? Kenapa dia tak nak buat macam A? So, kita kena terima pendapat dia. Kita kena bandingkan apa pro and con yang kita boleh dapat daripada dua pandangan ni. So, daripada sana baru kita boleh buat keputusan mana cara yang terbaik, mana hasil yang kita boleh akan dapat yang terbaik. Okey, itu sahaja untuk topik 6.3 di bawah thinking skill topik 6. Terima kasih atas perhatian anda semua.